Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir dalam majlis ilmu online yang dianjurkan Taha Center. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita seperti mana telah hadirkan kita. Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita, dan seperti mana Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan manfaat tersebut Allah Subhanahu wa taala tingkatkan darjat kita, dekatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian yang lalu kita telah baca sehingga bait yang terakhir daripada kitab Aqidatul Awam, Manzumah Aqidatul Awam, ataupun bait syair Aqidatul Awam. Sebelum kita mula daripada kitab yang baru, insya-Allah saya nak refer back ataupun patah balik sedikit pada bait syair yang ke-56 yang menyebutkan abiyatuha maizun bi'addil jummali tarikhuha li hayyun ghurrin jummali. Bilangan bait nazam ini sebanyak 57 bait mengikut bilangan huruf maizun, mim, ya dan zai, dan kiraan ketentuan penanggalannya disesuaikan bilangan huruf li hayyu ghurrin, iaitu 1258. Jadi dalam baris yang ke-56 ni, Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi mengatakan bahawa bait bilangan ini ada 57 mengikut bilangan jummal. Ada 57 baris syair ataupun rangkap syair yang terdapat di dalam Aqidatul Awam bitariqil hisabil jummal, mengikut kiraan al-jummal. Apa itu jummal? Ianya merupakan cara lama ataupun cara orang dahulu ataupun cara yang digunakan oleh orang-orang dahulu dalam menentukan tarikh ataupun dalam menentukan tahun ataupun dalam menetapkan apa-apa kejadian ataupun untuk meletakkan nombor pada benda-benda yang ingin mereka ingatkan ataupun yang mereka anggap penting. Bi tariqatil kalimatil abjadiyah, mengikut kiraan abjadiyah. Apa itu abjadiyah? Abjadiyah ini merupakan susunan huruf yang diguna pakai orang dahulu sebelum adanya susunan hijaiyah. Yang ini sekarang ni kalau kita tengok hijaiyah tu alif, ba, ta sampai ya. Tapi orang zaman dulu dia tak guna hijaiyah. Orang zaman dulu ataupun sebelum kedatangan Islam, Allah Ta'ala alam, menggunakan abjadiyah. Diorang menggunakan abjadiyah ataupun tertib susunan itu bukan alif, ba, ta, sa, tapi alif, ba, jim, dal dan seterusnya. Alif, ba, jim, dal dan seterusnya, yang mana mereka yang menggunakan ataupun susunan ini dinisbahkan kepada kaum Asamiyin ataupun mereka-mereka yang mengguna pakai bahasa Hebrew. Orang guna pakai Hebrew, bahasa Hebrew. Rattabu hadhil huruf bi tariqatin khassah bihim. Yani mereka menyusun satu cara yang mana dengan huruf ini macam ada coding, ada kod.
Seperti mana orang-orang kalau dalam perang diorang ada kod kan, enigma dan sebagainya macam tu. Jadi bahasa Arab pun diorang pun ada coding mereka sendiri, lebih awal daripada mungkin orang-orang barat dan sebagainya. Bada'u bihadhil huruf wa wada'uha ala syaklil kalimat. Jadi untuk nak menghafalnya mereka telah susun huruf-huruf ni mengikut perkataan. Yang ni dia letakkan huruf ini di dalam bentuk perkataan, yang mana dengan perkataan itu mereka dapat hafal lah tertib susunannya. Jadi huruf dia, susunan dia mengikut kalimah. Abjad ataupun abjadu, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, thagath, batagh. Sebut pun tak mudah. Walhasil, itu dia punya susunan dia. Kalau kita biasanya hafal alif, ba, ta, tha, jim sampai ya, tapi susunan mereka yang tersendiri ni lah abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, thagath, batagh. Dan bagi setiap huruf ni mereka letakkan nombor. Setiap huruf di dalam perkataan-perkataan tadi tu dia orang letakkan nombor. Sebagai contoh, alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, ha 8, ta 9, ya 10. 10 stop sampai situ. Lepas tu diorang berpindah pula ke puluhan. Jadi kaf 10, lam 20 dan sebagainya. Ataupun kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ain 70, fa 80, sad 90, qaf 100. Ada dalam, nanti saya akan sharekan dia punya, kalau kita Google dekat internet dia akan keluar dia punya timetable dia. Walhasil lepas tu akan berpindah ke 100. Jadi 200, 300 sampai 1000. Jadi ghain yang di hujung sekali tu membawa bilangan 1000. Jadi dengan mengetahui tertib susunan abjadiyah ini, maka kita akan dapat tahu the coding, bagaimana nak dapatkan berapa banyak bilangan abjad yang disusun oleh musannif ini. Jadi di sini dikata fal mim arba'in, maizun, mim bilangan dia 40, ya 10, dan zai adalah 57. Walhasil dia punya campuran dia, maizun itu akan mendatangkan bilangan 57. Dan kemudian disebutkan wa tarikhuha li hayyu ghurrin jummali, yakni di sini disebutkan bahawa lam membawa bilangan 30, yang mana menunjukkan bahawa tarikh kesempurnaan penulisan ini pada 30 hari bulan. Kemudian ya membawa bilangan 10, iaitu bulan 10 bulan Islam, iaitu bulan Syawal, 30 Syawal tahun 1218. 1218. Ha tadi 80, ya 10, ghain 100, ra 200. Walhasil kira-kira jadi 1218. Begitu juga yang kita selalu nampak, kadang-kadang orang tulis Bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk 786. Itu pun mengikut kiraan jummal. Ala kulli hal. Jadi itu sedikit sebanyak yang saya ingin sampaikan di penghujung ini. Dan di sini juga dibahaskan tentang bagaimana penetapan tarikh bermula di zaman Islam. Bagaimana penetapan tarikh bermula di zaman Islam. Dikata wasabab wad'u tarikh awalil Islam anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu utiya bi safkin maktubin ila Sya'ban. Ya, ini salah satu sebab bagaimana bermulanya kiraan kalender Islam ini adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada pemerintahan beliau, sewaktu beliau menjadi
Amirul Mukminin. Maka dia didatang, yakni ada orang hantar kepada dia punya pemimpin, salah seorang menteri yang berada bawah pemerintahan dia, hantar dia surat. Maka surat itu ditulis sehingga Sya'ban. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, yakni Sya'ban ni bila? Sya'ban tahun lepas ke Sya'ban atau tahun depan? Nah, thumma umira bi wad'i tarikh. Kemudian diperintahkan agar supaya ditetapkan tarikh, agar supaya boleh tahu yakni Sya'ban tu yang lalu ataupun tahun yang akan datang. Wattafaqat as-sahabah ala ibtida'i tarikh min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Jadi mereka selepas berbincang dan sebagainya, bermesyuarat, mereka menetapkan bahawa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni merupakan titik permulaan untuk kiraan tarikh Islam. Zaman-zaman dulu mereka gunakan kejadian-kejadian yang berlaku, kejadian-kejadian besar yang berlaku pada mereka untuk menentukan tarikh. Sebagai contoh, dikatakan bahawa kematian salah satu daripada moyang Nabi SAW yang diagungkan, yang dihormati, mereka jadikan sebagai tarikh, kiraan tarikh. Ini setahun sebelum kematian, setahun selepas kematian dan sebagainya. Kemudian mereka bertukar berlakunya Amul Fil, iaitu tahun gajah, iaitu tentera Abraha ingin menghancurkan Kaabah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Kaabah dan kekalkan keagungan dan keagungannya di hati orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi perkara Amul Fil, iaitu tahun gajah, itu merupakan satu perkara yang besar sehingga diorang dah tak guna dah tarikh kematian moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertukar kepada Amul Fil. Kemudian diguna Amul Fil ini sehinggalah zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerana mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mereka tak merasakan ada keperluan untuk nak letakkan tarikh. Ala kulli hal, jadi zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab merasakan ada keperluan untuk menentukan tarikh, sehingga ditetapkan permulaan tarikh Islam itu bermula pada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Wa ja'alu awwal sanah al-Muharram, dan mereka menetapkan bahawa permulaan tahun itu bermula daripada bulan Muharram. Wa yasiru awwalu tarikh al-lail, dan kemudian mereka menetapkan bahawa permulaan tarikh itu bermula pada waktu malam dan bukan waktu siang. Kerana li'anna al-lail 'inda al-Arab sabiqun nahar, kerana orang Arab, bagi orang Arab, yakni malam datang dahulu sebelum siang. Jadi mereka mulakan malam itu sebagai permulaan. Sebab tu kita dalam agama Islam, yakni Maghrib tu masuk tarikh yang baru. Maghrib tu dah kira esok. Khamis malam Jumaat tu, Maghrib itu dah dikira sebagai malam Jumaat dan mendapat fadilat hari Jumaat. Li'annahum ummiyun la yuhsinun al-kitabah. Salah satu sebab juga kenapa mereka tidak mempunyai tarikh pada zaman dulu, mereka ni umat yang ummi, yakni mereka tidak membaca, tidak menulis. Jadi mereka tak ada ambil kira tentang tarikh sangat. Walam ya'rifu hisab ghairihim minal umam. Dan mereka juga disebabkan mungkin tak baca dan menulis, jadi mereka tak ambil tahu tentang kiraan-kiraan kalender umat-umat lain yang berada, ataupun tamadun-tamadun lain yang berada di zaman mereka ataupun zaman-zaman sebelum mereka. Fatamassaku bi zuhuril hilal, maka mereka berpandukan tarikh ini berpandukan peredaraan bulan. Wa innama yadhharu bil lail, dan bulan itu nampak, yakni bulan penuh, bulan purnama dan sebagainya, awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan tu nampak pada waktu malam. Faja'aluhu ibtida' tarikh wal ahsan dhikrul aqal madiyan kana am baqiyah. Naam. Wa hakadha. Allah Ta'ala a'lam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang penting untuk mengetahui tarikh ini adalah untuk kita menjaga ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting untuk mengetahui waktu, mengetahui tarikh adalah agar supaya kita mengambil berat tentang peredaraan siang dan malam itu. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ya, ini
Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan peredaraan siang dan malam itu untuk apa? Khilfatan liman arada an yadzakkar, yakni agar supaya orang yang ingin mengambil iktibar, ingin mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di antara siang dan malam itu, dapat mengambil iktibar, atau arada syukura, ataupun ingin bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara siang dan malam. Kadang-kadang kita tahu tarikh, kita tahu ni, tahu tu, tapi kita tak bersyukur, kita tak menambahkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakni pengetahuan terhadap tarikh itu tidak mendatangkan apa-apa manfaat kalau tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian kitab baru yang insya-Allah kita akan masuk ke dalamnya merupakan kitab Aqidatul Islam karangan Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Aqidatul Islam karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. InsyaAllah kita akan baca sedikit sebanyak tentang Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapakah beliau? Mungkin sebahagian dari kita dah tahu, tapi kita baca sikit tentang history ataupun baca sedikit sebanyak tentang kepribadian Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mauliduhu wa nash'atuhu, tempat dia dilahirkan dan cara dia membesar. Wulidal Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad bis Sabir min dawahi Madinati Tarim. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini dilahirkan di Sabir, salah satu perkampungan berdekatan dengan kota Tarim, pada tahun 1044 selepas hijrahnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila umurnya mencapai 4 tahun, beliau ditimpa satu penyakit yang mana menyebabkan beliau kehilangan penglihatan. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ditimpa suatu penyakit pada umur 4 tahun sehingga menyebabkan beliau hilang penglihatan. Fa'awadahu Allah Ta'ala. Akan tetapi hikmah di sebalik hilangnya penglihatan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan dengan cahaya hati, dibukakan penglihatan hati, penglihatan mata hati kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sejak daripada kecil lagi telah bersungguh-sungguh berusaha dengan keras untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Antara yang pertama, ilmu yang bermanfaat yang beliau dapatkan adalah menghafal daripada Al-Quranul Karim. Wa kana yakhruj min darsil Quran. Dan adat beliau ataupun setelah beliau menghadiri kelas Quran di waktu pagi, fayadhhab ma ahadi asdiqaihi waqta duha, maka dia akan mengajak ataupun akan pergi bersama salah seorang daripada kawannya yang disebutkan di sini, wahwal Habib Abdullah bin Ahmad bil Fiqih, waqta duha, pada waktu duha, wa yadkhulan ba'd masajid Tarim, dan akan masuk sebahagian daripada masjid di kota Tarim, fayusalliyani mi'at atau mi'atai raka'ah. Di waktu salat duha beliau sembahyang sunat 100 hingga 200 rakaat. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala berikan inayah, berikan penjagaan yang khusus kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di waktu kecil lagi, yang mana kebiasaannya anak-anak kecil suka untuk bermain, suka untuk melakukan perkara-perkara yang melalaikan dan sebagainya, akan tetapi Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad diisi hatinya dengan kecintaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga 100-200 rakaat itu dianggap satu perkara yang biasa. Wa hakadha kullu yawmin wa ma dhaka illa syukran lillahi ta'ala ala ni'amih. Dan inilah yang dilakukan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari kecil lagi, setiap hari, sebagai satu tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diberi nikmat mata dan diberi nikmat penglihatan, nikmat telinga, nikmat pendengaran, nikmat lidah, nikmat dapat bertutur dan sebagainya, dapat membaca Al-Quran dan sebagainya, nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Wa kana al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kathirul khuruj ila al-awdiyah wa syi'ab al-muhitah bi Tarim, wa yaqul awaddu an anfaridu lillahi li ajli dhallatil unsi bih. Antara perkara yang diucapkan oleh al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah, aku teringin untuk berseorangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bersendirian. Yakni dia akan pergi di hujung-hujung kampung, hujung-hujung bandar,
berseorangan, yakni bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana beliau mendapati kemanisan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, untuk nak merasakan ladzah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita kena kosong daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengosongkan hati daripada selain daripada Allah ini memerlukan mujahadah, memerlukan usaha. Yakni kita kurangkan melihat perkara-perkara yang tak mengingatkan kita kepada Allah, kurangkan daripada mendengar perkara-perkara yang tidak mengingatkan kita kepada Allah, kurang bercakap perkara-perkara yang tidak ada terkait, yang tidak mendatangkan manfaat ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad apabila mencapai umur 17 tahun, dia suka untuk bersendirian. Ini daripada kecil pun dah suka bersendirian. Pada umur 17 tahun dia bersendirian, mengisi masanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ba'da luzumihi Masjidil Hajira bi fatrah yasira bada an-nas. Kemudian tidak beberapa lama kemudian Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yakni setelah tidak berapa lama dia bersendirian ataupun suka beruzlah di dalam salah sebuah masjid di kota Tarim ini, maka pelajar-pelajar agama mula mendatangi Imam Haddad, mula ingin minta agar ingin membaca kitab kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa yaqulu al-imam, maka Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, maka lana raghbah fi tadris illa anna rajulan min ali Bafadal qal uridu an atabarak alaikum ma tayassar fi riyadus salihin. Jadi orang-orang salih yang mengetahui keutamaan ataupun keberkatan ataupun keilmuan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wahai al-syekh ataupun wahai Habib, boleh tak aku nak ambil keberkatan daripada kamu dengan membaca kitab pada kamu? Maka Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yakni bila didatangi ataupun dipinta untuk dibaca ataupun orang ingin membaca Al-Quran kepadanya, maka beliau tidak tolak. Wahakadha, satu demi satu orang datang untuk minta membaca kitab kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga bila dah ramai barulah dia menetapkan satu waktu yang mana ada waktu yang ini orang ramai boleh datang membaca kitab kepada Imam Abdullah Alawi Al-Haddad. Daibul mujahadah hatta ijtama'a lahu min al-ulum wal-ma'arif ma lam yajtami' li ghairihi min ahli zamanih. Wa hakadha, kehidupan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dari kecil hinggalah beliau bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi orang yang alim, orang yang terkenal ilmunya di zaman beliau. Kana al-Imam Abdullah bin Al-Haddad la yada' ahadan min duyufihi wa zuwarihi illa wa anasahu. Yani Imam Haddad suka melayan tetamu. Imam Haddad suka melayan tetamu ataupun mereka-mereka yang menziarahinya. Fanadahu bismihi wa sa'alahu an ahwali wa tabassata ma'ahu. Maka Imam Abdullah bin Al-Haddad akan duduk dan akan cuba menggembirakan mereka-mereka yang datang untuk berziarah kepada beliau. Salah satu perkara-perkara yang biasa kita baca pada sejarah-sejarah orang-orang salih ni, wa kana kullu man hadara majlisahu yunsi dunya wa ma fiha. Setiap orang yang menghadiri majlis Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad lupa tentang perkara-perkara dunia. Bila duduk dalam majlis Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, khalas, seakan-akan dia berada di alam lain, yakni lupa perkara-perkara dunia, kerunsingan dunia, problem-problem dunia, stres-stres dunia dan sebagainya. Lupa apabila duduk dalam majlisnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa rubbama dhahala al-ja'i an ju'i. Bahkan mungkin orang yang lapar masuk dalam majlis ilmunya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad lupa kelaparannya. Wal muta'allim an alamih, orang yang tengah sakit lupa kesakitan yang dia alami. Wal mahmum an hammih, orang yang tengah ada masalah, ada problem, lupa tentang masalahnya. Wala yawaddu ahaduhum minhum an yanqadil majlis abada. Sehingga kemanisan, kenikmatan berada dalam majlis ilmu Imam Abdullah bin Al-Haddad ini, sehingga kalau boleh tak nak berhenti. Yani kalau boleh majlis tersebut berterusan dari satu majlis ke majlis yang lain, mereka inginkan perkara tersebut. Wa kana yatakallamu an-nas ala qadri uqulihim wa yanzilu kullan minhum manzilatuh.
Dan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengucap, memberi ceramah, memberi tausiah, peringatan kepada setiap orang mengikut kadar akal ataupun mengikut kadar ilmu masing-masing. Begitu juga kalau ada orang yang kalau ada orang yang susah datang kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad akan melayannya dan akan menjaga perasaan orang tersebut, terutamanya orang-orang fakir miskin dan sebagainya. Wa kana yas'al kullan minhum an hajati wa yas'a fi qada'ih. Imam Haddad akan bertanyakan tentang hajat-hajat mereka dan cuba sedaya upaya untuk menunaikan hajat mereka. Wa kana ma'a dhalik la tashghiluhu mujalasatul khalqi an hudurihi ma'al haq. Walaupun dia sibuk melayan tetamu, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini tidak pernah disibukkan, iaitu melayan tetamu, iaitu mengambil hati tetamu dan sebagainya. Melayan tetamu tidak menyibukkan dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sentiasa hadir bersama Allah walaupun badannya melayan tetamu dan sebagainya. Fakana yaqul ma jalasa ahadun indi minal khalqi fashaghali an dzikrillah azza wajal. Tidak ada seorang pun yang duduk bersama aku yang menyibukkan aku daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang mungkin kita boleh usaha untuk dapatkan, ini kita bercakap dengan manusia, akan tetapi hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tapi jangan pula orang cakap kita tak faham apa orang cakap. Kononnya kita berzikir kepada Allah. Bila orang cakap kita pay attention. Tapi kita cuba untuk bila ada masa kosong kita berzikir. Iaitu mula cara untuk nak dapatkannya ini bila kita tak ada orang cakap dengan kita, kita berzikir, banyakkan berzikir. Bukan bila orang tak cakap dengan kita, kita hayal. Bila orang cakap dengan kita, tiba-tiba kita nak buat macam kita berzikir. La ilaha illallah. Wa hakadha kana radhiyallahu anhu qudwatan linnas fi al-aqwal wal af'al wa namudhan lil akhlaq an-nabawiyyah sajal muhammadiyah. Lam yasma' bi makramatin atau fadilatin illa wa shammara fil amal biha. Disebutkan bahawa Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mempunyai semangat yang tinggi dalam mengamalkan agama dan menyampaikannya, dan tak ada perkara-perkara yang mulia yang dia dengar kecuali dia akan cuba untuk beramal dengan perkara tersebut. Fakan yaqul amilna bi jami'i sunnah an-nabawiyyah. Antara perkataan yang disebutkan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, alhamdulillah kebanyakan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kami amalkan. Walam nughadir minha syai'an qattu siwa tarbiyati sya'r 'ala ar-ra's. Iaitu banyak sunnah-sunnah Nabi, kebanyakannya semua kami dah amalkan kecuali menyimpan rambut panjang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang simpan rambut panjang sampai cuping telinga ataupun sampai bahu. Imam Haddad mengatakan bahawa kecuali menyimpan rambut panjang. Waqad fa'ala al-imam dhalika fi nihayati umrihi wa taraka sya'rahu hatta wasala ila syahmati udhunayhi kama kana yaf'alul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dikatakan bahawa di penghujung hayat, di akhir hayat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyimpan rambut panjang untuk mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan tentang akidah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Haddad satu hari ditanya tentang akidah yang benar itu adakah terbatas kepada akidahnya Al-Imam Asy'ari, iaitu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa ma kharaja anha fa huwa batil, dan apa-apa yang terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah batil. Maka dijawabnya aqidatuhu huwal haq. Aqidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang benar. Wa ma kharaja anha fihi haqqun wa batil. Adapun yang mereka-mereka yang terkeluar daripada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkadang ada juga yang betul, ada yang salah. Wa inna ma faqa ghairuhu likaunihi qala amantu billah. Akan tetapi kesempurnaan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah luar biasa, yang mana merangkumi segala sesuatu yang benar.
Nah, kemudian sebelum kita masuk juga dari dalam kitab ini dibahaskan sedikit sebanyak tentang apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka ini merupakan daripada banyak daripada ulama-ulama yang menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semuanya merupakan imam-imam yang besar, daripada ilmuwan akidah, ilmuwan tafsir, ilmuwan qiraah, ilmuwan fiqh, ilmuwan usul hadis dan sebagainya. Akan tetapi walaupun mereka mempunyai ilmu yang luas dan sebagainya dalam berbagai bidang, akan tetapi kesemuanya mengikuti daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun akidahnya Imam Asy'ari ataupun Imam Al-Maturidi, kerana mereka mengetahui kesempurnaan akidah mereka. Nah, Al-Imam Tajuddin As-Subki mengatakan, ketahuilah bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukanlah yakni mengadakan satu mazhab yang tersendiri, akan tetapi ia mengumpulkan pendapat-pendapat ulama-ulama zaman dulu ataupun pendapat-pendapat sahabat, pendapat-pendapat tabi'in, sehingga ianya mudah untuk difahami dan diamalkan oleh seluruh manusia. Maksudnya akidah-akidah yang dikumpulkan ataupun dipanggil mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari ini bukanlah satu perkara yang baru, akan tetapi dia hanya mempermudahkan kepada orang awam untuk mendapatkan adilah-adilah yang terkait dengan akidah. Naam. Kemudian di sini disebutkan tentang Abu Hasan Al-Asy'ari, yakni dua imam yang besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa beliau? Nama beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Yakni beliau merupakan daripada cucu cicitnya Abu Musa Al-Asy'ari. Wasmuhu Abdullah bin Qais. Siapa Abu Musa Al-Asy'ari? Abu Musa Al-Asy'ari ini merupakan orang yang menyediakan rumahnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, yang menjadi host kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Naam, wa huwa Syafi'i al-madhhab wa kana yughashi majalisul fuqaha wal muhaddithin. Beliau dilahirkan di kota Basrah pada tahun 260. Beliau dilahirkan pada tahun 260, bermazhabkan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Beliau banyak mengisi masa beliau dengan ustaznya Abu Ali Al-Jabai. Pada mulanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini akidahnya merupakan Mu'tazilah, berakidahkan mazhabnya Mu'tazilah. Akan tetapi setelah beberapa tahun beliau sendiri mendapati bahawa pendapat itu kurang tepat, sehingga beliau berbalik kepada mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun mengumpulkan, memperbaiki apa-apa yang tidak sempurna daripada apa yang dipelajari daripada gurunya tersebut. La ilaha illallah. Wa hakadha hatta luqiba akthar al-ulama bi imam ahli sunnah wal jamaah. Maka al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni, yakni walaupun sebelum ni dia punya mazhab ataupun dia punya akidah bukanlah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi apabila beliau mendapati apa-apa yang kurang betul daripada apa yang dipelajari daripada gurunya dan memperbaiki perkara tersebut, beliau menjadi seorang imam yang besar, disebabkan ulama-ulama lain mendapati cara dia menyingkapi ataupun menerangkan tentang akidah ini adalah dengan cara yang sangat jelas, sehingga beliau digelar sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya'annahu akhadha bi kulli ma ja'a bihi al-kitab was sunnah min aqaid, kerana masdar
sumber utama diambil daripada akidah itu, diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Wa akhadha bi zawahirin nusus fil ayat al-muhimah litashbih min ghairi an taqa' fi at-tashbih falamma qara'a ahlul fiqh wal hadith katabahu na'am, sehingga beliau masyhur. Beliau meninggal dunia pada tahun 324 Hijri rahimahullahu taala, kurang lebih 64 tahun. Ini hidupnya tak lama, akan tetapi namanya disebut-sebut sehingga sekarang. Keberkatan yang beliau dapati daripada ilmu yang dipelajari. Dan imam yang kedua dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa beliau? Nama dia Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi Al-Hanafi, Syekhul Maturidiyah wa ilaihi tunsab ta'ifatuh. Beliau ini bermazhabkan mazhabnya Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan sekarang ni. Imam yang besar, imam alim dalam bidang fiqah, dalam bidang usul, dalam bidang ulumuddin. Beliau juga membina madrasah yang mana daripadanya banyak ulama-ulama besar keluar daripadanya. Wa kathura atba'uhu wa sara lahu madhhab yaslukuhu ahlu Khurasan, yakni orang-orang belah-belah Iraq sana banyak bermadhabkan madhabnya Abu Mansur Al-Maturidi. Walhasil daripada imam-imam besar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah ada dua, Abu Hasan Al-Ash'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga dalam bidang fiqah, ramai ulama-ulama yang ada, akan tetapi yang masyhur, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya keberkatan daripada keikhlasan mereka dan sebagainya, maka ada 4 mazhab, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun ada juga ulama-ulama besar yang datang sebelum ataupun sewaktu mereka ataupun selepas mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kekalkan 4 nama ini. Antara sebabnya adalah keikhlasan dan keberkatan mereka. Begitu juga dalam bidang akidah, 2 mazhab ataupun 2 imam yang besar adalah Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu juga dalam bidang tasawuf ataupun penyucian hati, antara imam yang besar di dalamnya adalah seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Walaupun seperti yang kita ketahui, Imam Ghazali ni hebat dalam bidang akidah, hebat dalam bidang fiqah dan sebagainya, akan tetapi begitu juga dalam bidang penyucian hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan daripada ilmu-ilmu tersebut, dan jadikan zuriat kita, anak-anak cucu kita ni daripada mereka-mereka yang mendukungi daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan beramal dengan akidah yang benar, beramal dengan mazhab yang benar, dan segala tersebut melalui ilmu-ilmu tersebut meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Itu sedikit sebanyak daripada mukaddimah daripada kitab Aqidatul Islam, ataupun introduction sebelum mula daripada kitab Aqidatul Islam. Jadi Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad memulakan kitabnya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, wa ba'd. Naam. Ibtada al-muallif kitabahu bil basmalah ibtidaan. Naam, seperti kitab-kitab lain, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikut apa yang telah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan surah Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap perkara yang diambil berat oleh agama, jika tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus. Apa yang dimaksudkan terputus? Kurang daripada barakah dan kebaikan. Wa min 'azamati hadhil basmalah anha ishtamalat ala thalathati asma' min asma'illahi ta'ala. Antara kehebatan Bismillahirrahmanirrahim ini, ia mengandungi 3 daripada nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa lihadza raghaba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qira'atiha, dan disebabkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan
sering menasihati ataupun yang ini menganjurkan kepada kita agar supaya membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan pekerjaan ataupun apa-apa perkara yang ingin kita lakukan. Inda ibtida'i tasnifil kitab, antaranya sewaktu nak mulakan penulisan kitab, ataupun sewaktu nak makan, nak minum, nak tidur, nak masuk rumah dan sebagainya. Apa-apa perkara yang diambil berat oleh agama Islam, perkara-perkara yang mulia dianggap mulia, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ambil keberkatan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ambil pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kelemahan kita dan keperluan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa an nahdha bi barakatiha faqad jumi'at fiha asrarul Quran wa ma'anihi kullih. Semoga dengan keberkatannya kita peroleh segala kebaikan. Ini semoga dengan keberkatan Bismillahirrahmanirrahim dan nama Allah yang terdapat di dalamnya, kita memperolehi segala rahsia-rahsia dan keberkatan yang terdapat di dalamnya. Kerana dikatakan bahawa di dalam Bismillahirrahmanirrahim tersimpan segala rahsianya Al-Quran dan makna-makna Al-Quran. Sebahagian ulama mengatakan bahawa segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang ini tersimpan di dalam surah Fatihah, dan apa-apa yang terdapat di dalam surah Fatihah itu terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian disebutkan di sini Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ini lebih kurang macam kita revise daripada apa yang kita belajar daripada kitab yang lalu, Aqidatul Awam. As-sana' bil lisan ala jamilil ikhtiyari. Yang ini kita puji ni dari segi bahasa adalah kita memuji dengan lidah atas perkara baik yang dilakukan. Wa urfan, dan daripada segi syariah, fi'lun yumbi an ta'zimil mun'im min haitsu kanu mun'iman 'alal hamid aw ghairihi. Ya, ini memuji, pujian ini merupakan satu perkara yang datang ataupun ianya kita puji seseorang itu disebabkan mengagungkan mereka atas nikmat yang diberikan. Ini orang yang memberi nikmat kepada kita ataupun orang-orang yang melakukan kebaikan tu, yang memberi nikmat kepada kita tu, kita puji dia. Alal hamid aw ghairi. Sama ada yang memberi nikmat itu diberikan kepada orang yang memuji ataupun kepada orang lain. Kadang-kadang kita puji orang tu sebab dia buat baik kepada kita, tapi kadang-kadang kita puji orang tu sebab dia sifat baik dia kepada orang lain, maka dia layak untuk dipuji, sama ada kebaikan itu dilakukan kepada kita ataupun kepada orang lain. Naam. Wa al fil hamd li istighraq al jins lil ahd. Alif lam dalam alhamdulillahi ini menunjukkan merangkumi segala sesuatu. Yang ini segala pujian itu merangkumi segala sesuatu, ataupun segala jenis pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada layak yang sebenar-benarnya untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fal makna hina idzin jinsul hamd mukhtassun billahi taala wal masyhur anna jumlatul hamd. Naam. Kemudian disebutkan di sini fadilat bersyukur ataupun pujian. Fadilat kita memperbanyakkan bersyukur ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, alhamdulillah tamla al-mizan. Alhamdulillah ini memenuhi neraca timbangan. Rawahul Muslim. Ya, ini dengan menyebut alhamdulillah itu memenuhi neraca timbangan. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alayha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alayha. Yang ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan rida kepada hamba-hamba yang makan sesuatu suap makanan dan mengucapkan alhamdulillah, ataupun meminum satu sisip minuman dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ini punya mudah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita makan satu suap, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Kita minum satu teguk, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Disebutkan kepada salah seorang nabi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi tersebut, wahai hambaku,
ketahuilah bahawa apabila aku telah datangkan makanan kepada kamu dengan senang, iaitu aku telah mengingati kamu, ataupun aku mengingati kamu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bila datangkan kepada kita makanan dalam keadaan dah siap, merupakan satu tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala ingat kepada kita. Maka tinggal kita sahaja bersyukur atas nikmat tersebut. Ini Allah ingat kepada kita, kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dalam hadis lain disebutkan bahawa alhamdu ala ni'mati amanun li zawaliha, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas sesuatu nikmat merupakan asbab penjagaan nikmat itu tidak diangkat. Yang ini bila kita bersyukur atas satu nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala akan kekalkan nikmat tersebut. Tapi kalau kita tak syukur, dapat nikmat kita buat tak tahu, tidak gunakan atas perkara kebaikan dan sebagainya, maka ditakuti nikmat itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, jika kamu mensyukuri nikmat aku, la azidannakum, kamu pasti akan tambah. Dan penambahan paling kurang daripada ditambah itu, iaitu apa yang ada itu dikekalkan. Tak boleh ditambah kalau perkara yang dah dapat sebelum ni berkurangan. Iaitu paling kurang yang dah ada tu dikekalkan, kemudian baru ditambah. La azidannakum. Alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Ai munfaridan, iaitu tak ada siapa yang layak dipuji melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Annahu la ahad yastahiqul hamd illa Allah Taala fi'ulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu dan selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita ketahui bahawa selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bermakna Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan. Fassalah minallah rahmah wa minal malaikati istighfar wa minal adamin tadarru' wa du'a. Dan daripada malaikat, selawat daripada malaikat adalah istighfar, dan daripada Bani Adam ataupun anak-anak Adam merupakan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma salatullahi ta'ala ala nabihi fahiya rahmah al-maqrunah bita'zim. Selawat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan rahmah yang diiringi dengan pengagungan ataupun keagungan. Disebutkan bahawa dalam banyak-banyak amalan yang kita lakukan, kebanyakannya semuanya mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi satu amal ibadah yang mana kita lakukan, ianya didahului oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukannya, iaitu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kamu, berselawat dan sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, disebutkan dalam hadis tentang fadilat-fadilat berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat ke atasku satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan selawat ke atasnya 10 kali. Ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita 10 rahmat, maka satu rahmat itu dah mencukupi. Satu rahmat telah mencukupi, apatah lagi kalau 10. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama untuk berada bersama aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Orang yang paling utama untuk berada bersama aku pada hari kiamat, untuk berada dekat dengan aku pada hari kiamat, adalah orang yang paling banyak berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tanya diri kita sendiri, sama ada kita ingin dekat bersama Rasulullah ataupun tidak. Adakah kita ingin dekat untuk berada bersama Rasulullah di padang mahsyar? Adakah kita ingin dekat
berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di titian sirat? Adakah kita ingin dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk minta agar penghisapan itu dipercepatkan? Adakah kita ingin untuk berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Rasulullah sujud agar supaya kita dapat mendengar pujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut? Adakah ingin kita berada dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kita ingin berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggoncangkan pintu syurga? Yang ini diminta agar supaya pintu syurga itu dibuka, kerana pintu syurga itu tidak akan dibuka melainkan kecuali selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini orang yang pertama yang akan masuk syurga adalah Rasulullah. Kalau kita ingin berada dekat pada waktu itu bersama Rasulullah, maka di dunia ini kita perlu berbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini kita perlu menghidupkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini kita perlu mengagungkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini kita perlu mendahului apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang disuruh oleh Rasulullah, melebihi daripada apa-apa kehendak kita. Apabila kita hidupkan sunnah Rasulullah di dunia, kita agungkan sunnah Rasulullah di dunia ini, maka insya-Allah kita pada hakikatnya kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama untuk berada bersama aku pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak berselawat. Ulama mengatakan bahawa bilangan yang paling sedikit yang dikatakan banyak itu, setengah mengatakan 300, setengah mengatakan 500, setengah mengatakan 700. La ilaha illallah. Walhasil, selagi mana kita tak dapat kepastian kita dapat dekat dengan Rasulullah, maka selagi itu kita perlu berusaha untuk berselawat sebanyak mungkin. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wakkala bi qabri malakan a'tahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bi ismihi wa ismi abihi hadha fulan ibn fulanin qad shalla alaik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan seorang malaikat yang berdiri di kuburku ataupun yang berada berdekatan dengan kuburku, dan malaikat tersebut diberikan pendengaran yang luar biasa, yakni diberikan pendengaran yang kuat sehingga dia dapat mendengar seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia. Apa-apa yang dikatakan oleh manusia dia dapat dengar. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah. Tidak ada seorang pun yang berselawat ke atas aku sehingga hari kiamat, kata Nabi, illa ablaghani, kecuali malaikat ini tugas dia apa? Untuk menyampaikan selawat yang disebutkan, yang dibacakan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang menyebutnya sahaja, bahkan bismihi wasmi abih, nama kita disebutkan kalau kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Naqib bin Muhammad, malaikat akan kata, ya Rasulullah, Naqib bin Muhammad sedang berselawat ke atas kamu. Wahakadha. Kita, yakni nama kita ni yang tak layak untuk disebut oleh sesiapa, apatah lagi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disebabkan Rasulullah itu kekasih Allah Subhanahu wa taala, sesiapa saja yang berselawat ke atas Nabi, walaupun hina mana orang tersebut, nama dia akan disebutkan oleh malaikat yang mana tidak pernah melakukan dosa, yang tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu akan sebut nama dia dan akan disampaikan nama kita yang hina ni di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kemuliaan, tak ada keagungan untuk kita rasa sebagai satu keagungan melainkan melainkan apabila nama kita disebutkan oleh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kalau kita dapat tahu yang, oh masya-Allah, nama kita disebutkan oleh pembesar ini ataupun pemimpin ini dan pemimpin itu, kita rasa bangga walaupun kita tak tahu apa yang disebutkan. Cukup sekadar nama kita disebutkan, kita dah rasa macam, oh masya-Allah, aku disebutkan dan sebagainya. Bagaimana pula ini ketua, bukan hanya ketua pemimpin, ketua kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adam wa madunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata,
Nabi Adam dan anak cucu Nabi Adam berada di bawah panjiku pada hari kiamat. Ana akramul awwalin wal akhirin ala Allah wala fakhr. Aku merupakan orang yang paling mulia di zaman dahulu dan di zaman yang terakhir, ataupun daripada zaman dulu sehingga hari kiamat, dan aku sebutkan ini tanpa apa-apa kebanggaan. Hadza fulan bin fulan qad shalla alaik. Naam ya Rasulullah, fulan bin fulan telah berselawat ke atas kamu. Naam. Wa an Ali radhiyallahu anhu wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alaih. Nabi mengatakan orang yang bakhil adalah orang yang apabila disebut nama aku di sisinya falam yusalli alaih, akan tetapi dia tidak berselawat ke atas aku. Itu orang yang bakhil. Bakhil atas diri dia sendiri. Dia boleh dapat banyak perkara, akan tetapi dia sendiri yang menghalang daripada kebaikan tersebut sampai kepada dia. Dalam hadis lain disebutkan bahawa wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Kecelakalah bagi orang yang tidak dapat melihat aku pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak dapat melihat kamu? Adalah orang yang apabila disebutkan nama Rasulullah akan tetapi tidak berselawat ke atas Nabi SAW. Naam. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni min ummati assalam. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang bertibaran. Bertibaran buat apa? Mencari siapa sahaja yang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang memberi salam ke atas aku, kata Rasulullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh aku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat memberi salam di hadapan hujrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat berdiri di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa kita, sehingga kita dapat menghadap Rasulullah dan memberi salam di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala angkat juga penyakit Covid ini sehingga kita dapat insya-Allah masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, dan juga kita akan dapat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Naam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina kita dah sebutkan, ataupun sayyid. Sayyid ni apa maksud dia? Sayyid ni man sada fi qaumi, orang yang memimpin kaumnya, dipanggil sayyid ataupun tuan. Man sada fi qaumi, orang yang memimpin kaumnya. Au kathura sawaduhu ay jaishu, orang yang mempunyai banyak pengikut ataupun mempunyai tentera. Au man tafazza'a ilaihi nas 'inda syada'id, ataupun orang yang digelar sayyid ini adalah orang yang kepadanya ditujui, yakni orang yang ditujui sewaktu manusia berada dalam kesusahan, yakni orang yang boleh diharapkan, yakni bila orang susah datang kat dia, dia akan tolong. Seperti yang kita baca di awal kitab tadi, Imam Haddad dia akan sering bertanyakan keadaan orang lain, dan apa-apa hajat yang boleh ditunaikan dia akan cuba tunaikan. Sering menunaikan hajat manusia. Awil halim alladhi la yastafizuhul ghadab, ataupun orang yang lemah lembut, orang yang bersifat halim. Halim ni lemah lembut, yang mana kemarahan tidak akan dapat menyebabkan dia marah, yakni sangat sopan santun, sangat lemah lembut, sangat sehingga tak ada apa-apa yang menyebabkan dia marah, yang boleh menyebabkan dia marah. Nabi SAW sifatnya begitu. Nabi SAW sifatnya begitu. Wa qad ijtama'at hadhihi sifat kullaha fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat yang disebutkan ini, yang pertama tadi, orang yang memimpin kaumnya, orang yang mempunyai banyak pengikut, orang yang
yang ditujui apabila manusia mempunyai masalah dan sebagainya, kesusahan, ataupun orang yang sangat lemah lembut, sopan santun, semua sifat ini tergabung di dalam Nabi SAW. Bahkan usulnya daripada Nabi SAW, dan Nabi SAW telah mencapai tahap kesempurnaan dalam setiap sifat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala Sayyidina Muhammad. Nama Muhammad ini adalah liman kathurat khisaluhu alhamidah, orang yang mempunyai banyak sifat-sifat yang mulia. Thumma ja'ala alaman ala Sayyidina Muhammad, kemudian dijadikan Muhammad ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bila disebutkan Muhammad itu dah diketahui bahawa ianya refers to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita habiskan sikit walaupun dah habis masa. Wa qad warada fil hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ismi fil Quran Muhammad, nama aku di dalam Al-Quran adalah Muhammad, dan di dalam kitab Injil Ahmad, dan kitab Taurat Uhyad wa innama sumitu Uhyad lianni uhidu an ummati jahannam. Kenapa aku dipanggil Uhyad? Kerana aku akan cuba menghalang umat aku daripada neraka Jahannam. Dan disebabkan ini sunnah untuk memberi nama Muhammad, disebabkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan untuk kita memberi nama anak Muhammad, li'annahu ashharu asma'ihi bainal muslimin, kerana nama ini merupakan nama yang paling masyhur di antara orang Islam, nama masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aladduha sama'an indal alamin, dan nama yang paling manis untuk didengar. Waqad haka ba'duhum anna lillahi malaikatan sayyahin fil ard yazuruna kulla baitin fihi syakhsun musamma bi Muhammad wa Ahmad. Disebutkan dalam riwayat bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang ini berterbangan ataupun bertibaran di atas muka bumi ini, akan menziarahi setiap rumah yang mana di dalamnya terdapat nama Muhammad ataupun Ahmad. Berapa banyak daripada ulama-ulama yang kita ketahui, seperti antaranya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nama dia, nama ayah dia, hatta Muhammad saja tak ada, Muhammad something tak ada, Muhammad bas. La ilaha illallah. Semuanya atas dasar kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala letakkan hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, dalam hati ahli keluarga kita, dalam hati anak-anak kita, dalam hati zuriat kita, sehingga hari kiamat, sehingga kita dapat, dengan kecintaan tersebut kita dapat memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan tersebut kita dapat bersungguh-sungguh dalam menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan tersebut kita dapat beramal dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membantu daripada syariahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendatangkan manfaat kepada seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سوى، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.